Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Ma akhbarukum. InsyaAllah ini kita nak sambung kepada podcast kita, podcast promosi video 800 video frasa 825 dialek Arab Hijazi yang digunakan untuk bertutur di Mekah, Madinah dan juga di Jeddah. Okey, Toyib, hari ini kita nak bincang sikit satu isu, satu topik di mana kadang-kadang kita dengar ada orang kata sebenarnya Almiah ni dia tak ada tata bahasa. Dia tak ada grammar lah macam Musa. Sebenarnya hakikatnya sebenarnya kita kena nilai balik apa tu perkataan tersebut sebab sebenarnya Almiah dia tak ada kaedah lah. Dia ada kaedah tata bahasa, kaedah nahwu dia. Mungkinlah lebih mudah daripada yang Fusha tu sebab kita tak fikir sedalam-dalamnya, tetapi bukan menuduh bahawa kita ni bila bila kata dialek boleh hentam sajalah. Tak kira lah orang kata. Tak juga sebab dia ada kaedah-kaedah dia. Kalau hentam saja, kalau tanpa belajar, takut-takut orang salah faham pula maksud sebenarnya apa yang nak disampaikan tu. Jadi kita dapat lihat bahawa sebenarnya dia ada kaedah juga. Tapi bukanlah ini nak menyebabkan kita takut nak belajar. Sebab apa saja yang kita belajar tu mesti ada kaedah-kaedah dia. Jadi apa yang kita nak kata kat sini, maksudnya bukanlah bila kita belajar dialek ni, menunjukkan bahawa dialek ni satu benda yang low quality, yang tidak ada nilai ilmu kat sana. Tidak begitu. Dan kadang-kadang orang suka bandingkan dengan Fusha. Dia kata Fusha ni apa tu, lugah tu yang digunakan dalam Quran dan sebagainya. Berbandingkan tak guna-guna yang nak belajar bahasa dialek yang tidak ada nahu ni. tidak ada standard ni, tidak ada kaedah ni. Kita tidak, sebenarnya bagi kita meraihkan semualah. Kita Fusha, bagi saya ada kaitan semuanya, Fusha, dialek dan sebagainya. Sebab tu orang yang nak belajar Fusha lagi senang untuk belajar dialek. Kalau tak ada pun tak ada masalah, dia boleh belajar daripada awal macam budak lah, macam baby. Dia first dengar, dia dengar apa yang mak dia cakap, ayah dia cakap, keluarga dia cakap. Okey, kita nak lihat sikit apa betul ke apa tu ni ada grammar juga, ada kaedah juga ke bukan ke dialek ni boleh hentam saja, boleh boleh orang kata belasah sajalah, minta maaf bahasa kasarnya, belasah saja nak cakap apa pun. Sebenarnya tidak. Dia ada kaedah-kaedah, tetapi tidaklah sampai menakutkan kita sampai kita tidak mahu belajar. Sebenarnya sama je lah, lebih kurang macam Fusha. Dia pun datang daripada Fusha juga kan, bahasa fasih tu. Jadi kita lihat lepas tu adalah dialek dia, dan kita lihat sebab tu kita dapat lihat ada je persamaan dalam dialek Hijazi ni yang masih guna ambil dialek daripada Fusha. Okey. Jadi kita dapat lihat bahawa antara ni adalah misal kita kata Astana. Kita share sikit lah supaya boleh nampak daripada page yang kita dah ada share ni kat page tu. Kita ada page nama dialek Hijazi ni. Page kita nama video 825 frasa bahasa Arab dialek Hijazi. Jadi kita lihat kat sini macam Astana. Kalau kita pernah ada perkataan istana syuwaiyah, tak silap saya pernah kongsi kat sini, tunggu sekejap. Jadi astana sama je macam Fusha, dia ada fi'il mudhari' di sini. Cuma astana sini dia kata dia telah menunggu. Dia telah tunggu. Yastana dia sedang menunggu. Dia ada kaedah nahwu wa saraf tu ada dalam ni, sama saja. Kemudian ada astana tu tunggulah. Tu tunggulah. Itu sebab kaedah-kaedah tu tetap ada dalam bahasa. Jadi kata sabar asbir. Asbir syuwaiyah. Semua Fusha guna isbir, sabar. Baris bawah dia kata guna atas. Asbir syuwaiyah. Tunggu, bersabar sekejap. Jadi kita dapat lihat sebenarnya ada kaedahnya. Nanti kita tunjuk contoh sikit lagi. Contohnya lagi, misal kalau kita nak kata ya, saya faham untuk lelaki. Lelaki cakap saya faham, iwa fahim. Ya, saya faham.
ia faham. Iwa fahim. Kalau perempuan cakap iwa juga, ya. Tapi iwa fahma. Iwa fahma. Fahma. Iwa fahma. Jadi lelaki kata fahim, perempuan kata fahma. Jadi dia ada kaedah ni. Bila ramai orang cakap dia faham, cakap serentak, misalnya dia kata iwa fahmin. Iwa fahmin. Itu. Jadi kalau kita nak kata kat orang lelaki, kamu faham tak? Fahim. Untuk perempuan kita kata fahma. Kalau untuk orang ramai-ramai kita kata fahmin. Jadi kita dapat lihat bahawa ada kaedah-kaedah dia dan seronoklah belajar. Dia tak susah lah. Apa saja bisalah, ada kesusahan, ada kesenangan dia. Yang penting ada minat, insya-Allah. Itu saja ringkas-ringkas. Kita tak nak panjang-panjang. Kita buat podcast ni just untuk menjawab persoalan. Kadang-kadang ada orang hantar ke email, dia tanya, kita pun jawab. Maka kita pun kadang-kadang ada persoalan yang kita dapat tahu ada orang nak tanya benda ni, kita keluarkan ringkas-ringkas dalam podcast ni, insya-Allah. Yang penting kita nak beri kesedaran bahawa apa saja ilmu tu yang kita pelajari, insya-Allah dia ada manfaat, dan yang penting ilmu tu ilmu yang elok lah. Dan seperti mana juga apa yang kita belajar ni untuk kita bantu kita untuk survive kalau kita nak belajar kat sana ke, kita jadi mutawif ke, kita baru berjinak mutawif, kita tak berapa sangat dengan tahu sangat pasal dialek, ataupun kita pergi belajar cadang, anak kita pun nak pergi cadang belajar kat sana, at least kita sediakan dari awal-awal, tak ada terkejut sangat dengan bahasa dialek lain. Dan juga kalau kita pergi umrah, sekarang kan zaman orang buat DIY pun, jadi beli-beli penting lah kalau dia ada asas-asas tu. Jadi dapatkanlah video kami ni masih lagi dijual dengan harga RM20 sahaja, insya-Allah. Nanti tuan-tuan boleh tengok pada deskripsi, tuan-tuan boleh order kat situ lah, insya-Allah. Kita dan seperti biasa dalam pertemuan kita sebelum ni, kita akan sharekan sedikit apa yang ada dalam video tu satu-satu. So kita ada 20 episod, 20 lah tuan-tuan dapat tengok secara cuma, yang selebihnya tuan-tuan boleh dapatkan, insya-Allah. Ada manfaat dia. Bagi sokongan kepada kami, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmati, Allah rahmati tuan-tuan semua, tuan-tuan puan-puan, dan kita mudah-mudahan di masa depan kita ada lagi projek-projek untuk ummah ni yang boleh kita bantu supaya kita dapat ilmu yang baik, supaya kita jadi orang yang lebih berilmu lah, supaya kita tahu bertutur, tahu bercakap, dan kita boleh komunikasi, dan juga kita lihatlah projek-projek apa lain lagi yang kita boleh buat, insya-Allah pada yang akan datang. InsyaAllah yang elok-elok kita buat produk-produk yang baik, supaya masyarakat dapat belajar. Jadi apa yang kita nak share ni ialah macam mana kita nak kata dia tu tidur. Dia tertidur sambil memandu. Macam mana kita nak cakap dia tidur sambil memandu. Kita boleh kata huwa. Sikit sebelum tu kita kata kalau selalu fusha kita kata huwa kan, huwa. Untuk dialek dia kata dia akan ada syaddah. Huwa. Huwa nam. Huwa nam, dia tidur. Wuhum, kalau wa kita dalam fusha wa kan, kalau dalam dialek wuhu wa, dan dia isu. Dan qaf kita tak baca dengan qaf. Dia bunyi macam ji lah kita kata. Macam qahwah gahwah. Qahwah gahwah. Ha tambah putus hujung tu kadang-kadang tak bunyi. Selalu tak bunyi. Jadi kita kata huwa nam wuhuwa isu. Dia tidur sambil memandu. Jadi insya-Allah banyak lagi sebenarnya dialek-dialek yang macam ni yang boleh kita bantu kita kalau kita nak pergi ke Mekah, Madinah ke, khusus kalau kita nak buat DIY. Insya-Allah dia membantu. Yang penting kita rajinlah. Kena rajin, kita tengok selalu catat, cuba bertutur di depan cermin, cuba cakap dengan kawan, praktis dan sebagainya sebelum kita pergi ke sana, insya-Allah. Dan macam mana kita dah kongsikan dalam podcast sebelum ni, ada apa tu vlog yang kita boleh dengar setiap hari, dan juga series yang kita boleh tengok supaya kita nak mantapkan tinggal kita ni dengan dialek ni, dan mudah-mudahan dia akhirnya dia akan membantu. Kita try lah, kita guna frasa ni sebiji, kita cuba dan kita cakap lah. Akhirnya kita cakap atakalam syuya, macam tu, supaya dia aware yang kita baru belajar, dan insya-Allah dia akan bantu. Tapi dah selalu dengar, insya-Allah kita boleh tutur dengan fasih lah. Kalau kita pergi sekejap, ini membantu kita. Tapi kalau kita memang nak duduk sana, at least kita dah ada asas, kita dah bercakap selalu dengan orang, mesti dia akan jadi, akhirnya insya-Allah dia akan jadi sebati dengan diri, dan kita boleh bercakap lah, insya-Allah. Okey, itu sahaja pertemuan kita hari ini.
InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.